Parametric differentiation. So for this subtopic, we will learn on how to find first derivative and second derivative of parametric differentiation. So what is parametric? Nah, ni cerita dia. Parametric are the equation where x and y are both given as a function of a third variable. Contoh dia bagi variable t called as parameter. Variable yang ketiga lah. Selalu kita ada x dengan y je kan. Sekarang ni dalam equation kita akan ada the third variable. Most of the time soalan akan keluar variable t. But not necessarily t lah. Dia boleh keluar je huruf-huruf lain. Okay. And the third variable we call as parameter. Okay. Contohnya dia bagi kat sini. X equal to t squared. Y equal to t minus 1. So bila awak detect je soalan ni, awak akan nampak kita all together ada 3 variable x, y and t. From there you can decide that this is would be parametric differentiation. Itu paling senang kita nak detect soalan tu soalan parametrik lah. Berbeza dengan semalam kan. Kalau semalam implicit ada 2 variable x and y. Sekarang ada 3 variable x, y and t. It will be parametric. Okay. So bila tengok soalan tu dah kena tahu dulu itu soalan apa. Okay. So for parametric differentiation, in order to solve it, we have to use chain rule. Chain rule ada kat dalam basic rule awal-awal yang kita cerita tu. Kita kena susun chain rule tu untuk cari dy dx. Okay, kalau soalan tu dibagi in term of t, so dy dx would be dy over dt times dt over dx. Position tu fix. Setiap kali mesti macam tu. Kenapa? Okey, sebab kita nak dapatkan dy dx. Atas ni saya boxkan, itu situ mesti duduk dy. Yang bawah ni mesti duduk dx. The third variable, if it's t, then dia ada dt kat sini kan. So nanti dt tu bolehlah cancel out. Dapatlah dy dx yang kita nak. So sebab tu setiap kali in order to find dy dx, kita kena buat dy dt times dt dx. Dia sentiasa kena macam tu. Itu susunan chain rule dia, fix. Contoh lain lah, kalau kita ada huruf z lah contohnya kan. Okay, kalau kita nak cari dy dx yang melibatkan z, sama juga, position takkan berubah. Atas sini mesti dy, yang bawah mesti dx. So the third variable dia akan duduk diagonal macam ni lah. Kalau tadi saya kata contohnya dz lah yang akan duduk macam tu. So that lagi once again, dz boleh cancel out. Dapatlah balik tajuk kita dy dx. Itu cara susunan chain rule. Ini kena faham betul-betul. Nanti topik 10 application kita banyak nak pakai chain rule ni. Okay, itu baru first order. Okay. Oh, dia tak tulis pula kat sini dy dx tu semua orang tahulah dia first order. Saya tambah lah. It's first order of parametric differentiation. Okay. So moving on to the second order, dia kena pakai formula ni yang ada dalam box ni, kali hijau. So second order, second derivative, d squared y over dx squared will be d over dt of dy dx, means kita differentiate lagi sekali dy dx times with dt dx. Mesti ada darab dt dx kat belakang, and it's once again fixed. Sentiasa macam tu. Ini memang formula dia lah, formula yang fix setiap kali. Okay, ramai orang akan tersilap nanti dia pergi cari yang depan ni je. Dia differentiatekan dy dx. Dah, dia berhenti di situ. Dia terlupa nak darab dt dx, akan dapat jawapan yang salah lah. So ingat betul-betul formula dia mesti macam ni. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Lagi sekali lah kita susun chain rule tu. Kalau kita dah ada d over dt of dy dx, dia tak jadi lagi second derivative kan. Sebab tu kena darab dt dx. Nampak ni, saya bulatkan ada darab dt dx. Barulah nanti dt tu boleh potong. So bila kita darab baru dapat muncul yang depan ni kan. D darab d dapat d squared. Ada y. Yang bawah tu dx darab dx dapatlah dx squared. So formula ni datang sebab kita nak dapatkan second derivative yang kat depan tu. Okay. So during exam, dia tak bagi formula yang colour hijau ni, tak silap saya. Nanti saya double check semula. Tiap tahun kadang-kadang berubah-ubah. Dia akan bagi yang belakang ni. Tapi dia datang daripada benda yang sama lah kan. Kalau formula yang belakang ni, differentiate dy dx divide by dx dt. So kalau divide by dx dt, dia samalah dengan times with dt dx. Dua-dua formula ni benda yang sama je. Cuma satu dia buat in term of division, satu lagi in term of multiplication. Okay. Tapi dia bagilah dalam list of formula masa exam nanti.
Okay. Kita terus praktis jawab soalan. So, find dy dx for each of the following. Nampak? Soalan yang kalau keluar masa exam, something like this je. Find dy dx. Bila awak detect soalan, okay, x in term of t, y in term of t. Okay, for sure kita nampak dah ada 3 variable. So, we know it would be parametric differentiation. Okay. Cara kita nak cari first derivative je ni sekarang. So, x is t cube minus 2t minus 1. Differentiate this, kita akan dapat dx over dt. Kenapa kita differentiate x with respect to t? Sebab tu dx over dt. Okay. So, differentiate as usual. Now, we will get 3t squared minus 2. Macam konsep implicit semalam kat belakang ni adalah kita differentiate t kan, dia ada dt over dt. Tapi sebab dia dah cancel out jadi satu, saya tak tulis lah kat sini. Ada dx over dt je kat depan. Okay. And then second one, variable y pula. Y is t cube plus 4t. So dy over dt should be 3t squared plus 4. Settle. Dah dapat dua-dua ni, barulah kita masukkan dalam chain rule tadi. So, remember, in order to find dy dx, kita ada dua fraction. Yang atas ni mesti dy, yang bawah ni mesti dx. So, the third variable yang akan duduk kat tempat diagonal ni. So, in this case, sebab dia t, dia jadi dt. Okay, so directly substitute one by one based on what you have find before. So, first dy dt, so we have 3t squared plus 4. Okay, second one is dt over dx. Yang ni kena hati-hati. Before we find dx dt, kan x kat atas, t kat bawah. Sekarang kita nak terbalik. So you have to flip over our answer. So kita jadi 1 over 3t squared minus 2. Okay, so lepas tu sebab dia darab tak ada apa-apa, awak boleh simplify. As it is je lah jawapan dia. 3t squared plus 4 over 3t squared minus 2. Settle. So that's how you find parametric differentiation. Dia sesimpel itu je. Okay. So far sampai sini okay ke? Saya rasa macam pernah belajar SPM dulu. Ke tak pernah? Saya tak ingat lah benda ni. Tapi dia simple je lah. 3 benda kena cari. Cari dx dt, cari dy dt, masuk dalam chain rule, dapat jawapan. Okay. But most of the time masa exam, nama pun exam kan, soalan kita tak adalah keluar function sesimpel ini. Ini T cube je kan. Dia macam alahai. Semua budak matrik dah reti ni, budak SPM pun reti nak differentiate. So soalan akan keluar function yang extravaganza sikit, function yang dirasa awak tak reti differentiate. Contohnya ni lah yang awak baru belajar, differentiate ln, differentiate trigo, differentiate exponent, itu yang awak baru belajar kan. So favourite-nya masa PSPM, function-function ni lah yang akan keluar. Dia tak adalah keluar polinomial yang biasa-biasa tu, jarang lah dia nak tanya. Dia akan keluar function-function special macam ni. Okay, but then kita buat slowly, ingat basic macam mana nak differentiate satu-satu. So kita start dengan first one, x equal to ln of 3 minus 3t. So, derivative of x is dx over dt. Ingat semula macam mana nak differentiate ln. So, ingat kalau ln, 2 step je. Mesti muncul pecahan. Apa yang ada duduk kat bawah, 3 minus 3t. Jangan lupa differentiate letak atas. So, negative 3. Okay. Bila dah nampak macam ni, obviously 3 can be cancel out kan. Simplify siap-siap lah. So here we will have negative 1 over 1 minus t. Okay. And then second one, we have y in term of t. So dy over dt would be derivative of tangent would be secant squared t minus 1. Differentiate yang dalam bracket kita dapat 1. Tak tulis pun tak apa. Okay. So it's secant squared of t minus 1. Settle. After that, include this in our chain rule. Third step kita. So, dy over dx. Remember, dy over dt times dt over dx. Substitute one by one as before. So, dy dt kita dapat tadi secant squared of t minus 1. dt dx, you have to flip it over. So, dia akan jadi, saya simplify terus ya. Tadi dia negative 1 kan. So, dia akan jadi t minus 1.
Tak ada apa-apa, boleh simplify dah kat situ kan. Dia stay as it is lah. So final answer here we will have t minus 1 secant squared of t minus 1. Settle. Okay. Yang ni pun seperti biasalah, ingat trigo kita mesti macam ni. Dia tak boleh jadi tiba-tiba t minus 1 awak nak menggabungkan dia. Tak sama level tu. T minus 1 polinomial biasa. Secant squared t minus 1 tu trigo. Tiba-tiba awak nak buat t minus 1 squared. Yang ni salah. Wrong concept. Hati-hati simplify jawapan. 1 minus t. Ini. Sekejap Ini. Okay. Allah, saya kena tunjuk macam tu ke? Okay. Kan tadi dx over dt is negative 1 over 1 minus t. Okay. Tapi kita nak dt dx. So saya terbalikkan dia. dt over dx is 1 minus t over negative 1. So dia samalah maksud dengan t minus 1. Saya tukar siap-siap dah. Dia jadi t minus 1. Okey ke menjawab persoalan? Okey kot. Okey. Alright. Hati-hatilah plus minus tu masa simplify. So kalau macam tak nampak nak buat one go macam saya terbalik tu, buatlah satu-satu macam ni. Tukar dulu dt dx dapat apa, baru masukkan dalam chain rule, baru simplify final answer. Okay. So highlight yang ni tadi ingat trigo dengan polinomial tak boleh bergabung. So dia takkan jadi secant squared t minus 1 squared. Yang ni memang totally mengarut lah kat situ. Okay. Macam saya pesan lah. Sekarang exam awak MCQ kan ABCD. Dua-dua ni confirm ada dalam pilihan jawapan. So nanti tiba-tiba awak rasa secant squared t minus 1 squared. Nampak simplest form. Nampak logik kat situ. Awak pun laju lah pilih benda tu. Okay. Settle untuk B. Okay. Settle dah untuk first derivative of parametric. Saya letak dua soalan je sebab dia simple. Setiap kali pun pakailah chain rule tu. Okay. Kita pergi kepada next example. So find dy dx first derivative and d squared y over dx squared the second derivative in term of parameter t. Okay, if dia dah bagilah function kat situ. Kena warm up lah, function senang dia bagi. Okay, first kita cari first derivative dululah. Seperti biasa, differentiate satu-satu. So first, kita dah ada x, maksudnya derivative of it would be dx over dt. So 6t squared. Okay. And then moving on, y in term of t, so we get dy over dt. So here should be 8t. Dah settle, kita masukkan kat dalam chain rule. So dy over dx, sekali lagi, it's basically dy over dt times dt over dx. So we should get here 8t times with 1 over 60 squared. Simplify apa yang boleh. So here our answer should be 4 over 3t squared. 4 over 3t. Okay. Sampai sini patutnya tak ada masalah kan? Sebab dia simple je. Seperti biasa je. Okay. Kita sambung. Second order pula. So second order, first kita kena differentiate dulu dy dx yang ada. So first saya differentiate d over dt sebab variable kita t kan. So kita nak differentiate variable t. d over dt of dy dx. Kat sini maksudnya kita nak differentiate kan jawapan tadi. So 4 over 3t ni. 4 over 3t kalau rasa confused, munculkan kuasa lah dia sebenarnya 4 over 3 t to the power of negative 1. Okay, so derivative of this macam biasa kuasa bawa pergi depan all power minus 1. So we get negative 4 over 3t squared. Okay, ini kita baru settle differentiate dy dx. Kita belum dapat lagi second derivative macam saya cerita tadi lah, kenapa dia belum, kalau kita tengok yang tajuk depan ni, kalau saya darabkan tu, itu baru jadi apa? Dia baru jadi d squared y over dt dx.
Kan? Dia bukan lagi second derivative. So janganlah ingat differentiate dy dx terus dapat. Sebab dia ada variable t kat sini. So dia lain. So kat sini belum settle. So in order to recover this, barulah nak cari second derivative. Apa yang kita dah dapat tadi, d over dt of dy dx. Kita kena darabkan dengan dt dx. Okay, so jawapan yang kita dapat atas tadi, negative 4 over 3t squared times with dt dx once again, 1 over 6t squared. And then, seperti biasalah, simplify apa yang boleh. Sini dia dah boleh jadi 2, sini jadi 3. So, final answer here, negative 2 over 9t to the power of 4. Settle. Panjang sikit lah step untuk second derivative tu. Dia bergantung kat function juga. Kalau function kita simple, then yes, easy to get the second derivative. Tapi kalau function kita panjang sikit, panjang lah sikit jalan kerja. Okay. Kita pergi lagi next example Kita cuba lagi untuk second derivative ni. Okay, proceed. Okay. So, if x equal to ni, y equal to this, so show that dy dx is 1 over 4, 1 minus t. And then find the second derivative. Okay. So ini soalan show. Dia dah tolong bagi jawapan. Soalan yang senang jugalah sebab dia dah ada jawapan. Kita make sure mesti dapat jawapan yang dia nak ni. Okay. Sama je. First derivative seperti biasa. Cari satu-satu. So here dx over dt. Sekejap. Saya salin semula. So x. Kalau tak nak buat careless, munculkan kuasa siap-siap. Kalau ada kat bawah tu, kita bawa naik atas lah. 1 minus t squared. Negative 2 bukan squared, sorry. To the power of negative 2. Okay. So in order to differentiate this, remember we have the whole function ada kuasa. So kita mesti pakai power rule. Ni kena hati-hati. Tadi kita pakai rule biasa je direct. Sekarang ni ingat mesti pakai power rule kat situ. So power rule cerita pasal apa? In order to differentiate this, kita ada dua level. First, differentiate the power itself. So kuasa bawa pergi depan. Jadi negative 4. Inside bracket, copy it back. Jangan usik. All power minus 1. And then after that, kita mesti differentiate apa ada dalam bracket. Kalau tiba-tiba dapat 1, tak apalah. Sekarang ni macam ni, contohnya dia dapat negative 1. So kalau awak terlupa nak differentiate dalam bracket, jawapan awak confirm jadi salah. So hati-hati kat sini. Okay. So if I simplify this, our answer now would be 4 over 1 minus t cube. Saya terus bawa turun bawah sebab dia kuasa negatif. Okay. Settle baru dx dt. Moving on now, dy dt. So we have y is t, 1 minus t. Okay. Yang ni pun jangan buat kerja mengarut, tiba-tiba nak pecahkan je ke jadi t minus 1, tak boleh. Jangan asingkan. Dia memang dah cantik tu. Division of two different function. Bila bahagi, kita kena pakai quotient rule. Nampak? Walaupun kat tempat parametrik, semua rule basic yang awak dah belajar awal-awal. Quotient rule, product rule, power rule, semua tu kena ingat. Boleh detect bila masa soalan tu nak kena pakai rule apa. Okay. So kalau quotient rule, kita mesti ada let u, mesti ada let v. Okay. U prime here should be 1. V prime should be negative 1. Dia guna benda yang simple lah kat sini. So straight away kita dah boleh masuk dalam formula dy over dt would be vu prime, so 1 minus t minus uv prime, so minus negative t over v squared, so 1 minus t squared. Formula kena ingat lah. So simplify yang bahagian atas, kita akan potong t, dapatlah 1 over 1 minus t squared. Okay. So dah dapat dua-dua. Barulah kita boleh masuk dalam chain rule kita just now. So chain rule of parametric differentiation. Saya tulis lagi sekali. Dy dx would be dy over dt times dt over dx. So here we have 4 over 1 minus t cube
times with dt dx. So we have to flip it over 1 minus t squared lah. Saya tulis terbalik. Patutlah saya jawab. Apa saya tak dapat jawapan? Astaghfirullahaladzim. Maaf. Saya tulis terbalik. Okay. dy over dt is 1 over 1 minus t squared. dt over ds ni yang kita kena terbalikkan. Astaghfirullahaladzim. 1 minus t cube over 4. Okay, barulah dapat apa yang kita kena show. So, simplify apa yang boleh. Ini dah boleh potong. Ini dah tinggal 1. So, finally, we will get 1 over 4. 1 minus t. Siap. Itulah yang soalan suruh show. First part kita dah settle. Okay. Moving on, kita pergi kepada second part. We have to find the second derivative. Saya gerak. Okay. So, in order to find second derivative, ingat first, jangan terus cari. Kita differentiatekan dulu dy dx. So, in this case, kita kena differentiate siapa? Jawapan tadi. Saya kembangkan terus ya. So, that awak tak confused. So, dia jadi quarter minus t over 4. So, differentiate this would be negative 1 over 4. Okay. And then baru kita masuk dalam formula. So, the second derivative is basically d over dt dy dx. Apa yang kita cari tadi, darabkan dengan dt dx. Okay. So, negative quarter timeskan dengan dt dx lagi sekali. dt dx yang kita dapat tadi, 1 minus t cube over 4. So, final answer here should be negative of 1 minus t cube over 16. Okay. Settle. Ini soalan yang function dia quite simple lah. Okay. Ada soalan ke? Tak ada. Okay je. Okay. Saya patah balik sekejap. So, ingat je lah kat sini saya nak highlight. Even though it's parametric, jangan ingat dia semua rule biasa Dia boleh je pakai apa-apa rule. Keluar power rule ataupun keluar quotient rule. Okay. Kita pergi last question. So, evaluate second derivative when t equal to 0 for x equal to t cube minus t, y equal to 8 minus t squared. Okay, so evaluate maksudnya kita kena cari nilai bila t sama dengan kosong untuk second derivative Ramai orang salah konsep kat sini. Dia selalu okay t sama dengan kosong. Awal-awal dia pergi ganti dah dalam soalan. Kalau awak ganti dalam soalan awal-awal macam ni, x tu awak gantikan t0, awak dapat x0. Y nanti dapat 8, awak differentiate habis kosong dah. Tak muncul pun second derivative. Okay, so dia dah tulis macam ni maksudnya t equal to 0 tu only for second derivative part. Sebelum tu jangan ganti dulu. Bila dah ada equation second derivative baru ganti. Itu yang kena hati-hati. Okay, so sama seperti tadi kita cari satu-satu. Here dx over dt should be 3t squared minus 1. Simple je tu. Now, next one, dy over dt should be negative 2t. Yang ni okey lah, dia pakai rule biasa-biasa je. Awak memang straight away boleh differentiate, tak ada masalah. So, our dy dx sekarang, saya terus masuk saya tak tulis formula dah. Sepatutnya semua orang dah nampak the formula. dy dt, so we have negative 2t times with dt dx, so 1 over 3t squared minus 1. So, tak ada apa-apa boleh simplify kat situ. So, as it is lah, the answer negative 2t over 3t squared minus 1. Okay, baru siap first derivative. Okay, now baru kita masuk second derivative pula. Sebelum cari dulu, kita kena differentiate dy dx dulu. Ingat ni, dia ada dua step. So, differentiate dy dx, kita akan ada problem. Kenapa? Sebab kita punya ni fraction. Dia kena pakai quotient rule. Itulah dia.
tengok je mesti terus tahu nak kena pakai rule apa. Selagi awak tengok tahu macam blur-blur tak tahu pakai rule apa, maksudnya awak tak faham lagi rule of differentiation. Kena study semula 9.2. Okay, atas U, bawah V. Saya terus masuk dalam formula ya. So we will have VU prime, so 3T squared minus 1, U prime, so negative 2, minus with UV prime, so negative 2 times with 60 over T squared. So we have, V squared, 3T squared minus 1 squared. Okay, and then simplify lah apa yang boleh kat situ. So kita akan dapat negative 60 squared plus 2 plus 12t over 3t squared minus 1 squared. Miss, yang atas tu UV prime kan? Atas tu VU prime. Negatif. VU Yang sebelah dia UV prime. prime kan? U. Bukan negatif 2T. 2T. Sorry, saya yang salah. Thank you. Okay. UV prime. Bawah ni V squared. So, kita akan jadi plus 12T squared lah. So, dia jadi 6T squared plus 2 over 3T squared minus 1. Okay. Kita baru settle ni. Kita belum cari lagi second derivative. So, saya sambung. So, second derivative. So, differentiate dy. Sorry, salah tajuk. Tajuk kita second derivative now. Differentiate dy dx. Apa yang kita cari tadi. Baru kita cari panjang-panjang tu pakai quotient rule. Times with dt dx. Okay, coba masukkanlah satu-satu. Differentiate tadi, jawapan kita tadi 6t squared plus 2 over 3t squared minus 1 times with dt dx. Apa yang kita dah dapat ke atas tadi? 1 over 3t squared minus 1. So, dia dapat actually 6t squared plus 2 over 3t squared minus 1 cube. Okay. Kalau biasa jawapan dah berhenti di sini lah kan. Tapi tadi soalan kita, dia nak cari nilai tu bila t is 0. So, sambung lagi. Our second derivative when our t is 0. Kita gantikan 0 kat dalam function. So, we will have 6 times 0 plus 2 over 3 times 0 minus 1 cube. So, final answer negative 2.